Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia akan barang, menegahkan barang yang wajib akan dia akan barang oleh syarak ataupun oleh muru'ah. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati, bagi siri pengajian kita di surau kita, di mana perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan sifat mazmumah, sifat hati yang dicela oleh syarak, yang mana perbicaraan kita berkaitan dengan sifat kedekut, berkaitan dengan sifat hati kedekut, yang mana asal puncanya ialah datang daripada seseorang bersifat dengan sifat kasih ataupun sayang kepada harta, maka timbullah sifat kedekut. Maka sifat kedekut ini merupakan sifat yang dicela oleh agama. Begitu jugalah kasih pada harta. Maka oleh yang demikian kata pengarang rahimahullah ta'ala, apa makna kedekut? Kikir-kikir tu, yang mana ianya merupakan sifat hati yang dicela. Lalu kata pengarang rahimahullah ta'ala pada halaman muka surat 46, katanya, ketahui olehmu, yakni hei orang-orang yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, hei penuntut-penuntut ilmu, kamu kena tahu bahawasanya makna kikir itu, kedekut ni, dia ni kopi dia ni, dia ni kedekut dia ni, kikir dia ni. Apa makna kikir nak dikatakan kikir-kikir ni? Kedekut ni, kopi ni, takar jering ni, kelorek. Jadi maknanya ialah menegah barang, yakni menegah daripada mengeluarkan barang yang mewajib akan dia akan barang
dia tegah nak keluarkan perkara hak diwajibkan oleh syarak, oleh undang-undang agama ataupun muru'ah, yang diwajibkan oleh muru'ah, yang mewajibkan oleh image. Jadi maksud di sini kedekut ialah seseorang itu dia menahan, dia tak mengeluarkan benda harta hak wajib atas dia oleh syarak gitu, ataupun oleh kemukaan, oleh image. Contoh macam mana? Tengok contoh dulu. Yang pertama ni yakni dia nak contoh barang yang mewajib akan dia oleh syarak, harta yang mewajibkan oleh syarak, hak perlu kita keluarkan, tiba-tiba dia kikir, dia menegah daripada perkara tersebut. Jadi benda hak mewajib daripada harta oleh syarak ni hak kena kita keluar, seperti zakat dan nafkah isteri. Seperti kita wajib keluarkan zakat, wajib keluar, maknanya wajib kita memberi nafkah kepada isteri ataupun kepada anak. Maka ini semua ialah harta yang mewajibkan ke atas kita oleh syarak, yang syarak memperwajibkan kepada kita untuk mengeluarkan. Tiba-tiba seorang itu tidak mengeluarkan zakat, tak beri nafkah pada isteri, kepada anak umpamanya, ini namanya orang yang kedekut. Ini namanya orang yang bakhil, orang yang kupik, orang yang kelorat, yang mana ianya ialah dihina ataupun yang mana sifat ini merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang kedua ni apa? Ialah barang yang mewajibkan akan dia oleh muru'ah. Apa dia? Benda harta hak mewajibkan oleh muru'ah. Yang kedua, seperti harta yang diberikan kepada penyair ataupun kepada syair, pada tukang yang baca syair, beri harta ni kerana menegah cerca seseorang, yakni kepadanya. Jadi yang kedua ialah benda harta yang mewajibkan, maknanya harta tu oleh muru'ah. Dengan maknanya kalau kita tegah daripada benda ni, maka ianya akan menjatuhkan air muka kita, ianya akan memburuk imej seseorang. Oleh yang demikian, agama mewajibkan kita menjaga imej, menjaga air muka, menjaga maruah. Kena jaga maruah kita. Maka seperti seseorang itu dia jemput, datang ke rumah dia, misalnya Burdah, dalam kitab kita ni syair. Kerana zaman dulu agama Islam itu sendiri terkadangnya ada tukang syair dia. Nabi SAW penyair memuji agama, meninggikan agama, contohnya. Jadi kalau kita sekarang apa dia? Tukang berjanji misalnya, kita jemput, datang ke rumah kita buat maulid, orang yang baca Quran seorang, bertaranum umpamanya, ni bahagian berjanji, ni pula marhaban umpama. Maka pada ketika itu setelah selesai, kita tak bagi apa-apa, ini akan mengurangkan imej kita. Orang akan kata pada kita, oh kopiknya tuan rumah tu bagi minum ya pada kita tadi. Oh, kita tu gak bertaranumnya, berjanjinya, marhaban lagi. Contoh, tak bagi apa-apa ni, ianya menjatuhkan maruah kita. Oleh kerana tu dinamakan tuan rumah tadi, tuan rumah yang kupik.
Ni dia menegah daripada barang yang mewajibkan oleh muru'ah, nama dia. Begitu. Maka inilah yang dikatakan dengan kedekut ataupun kupik. Iaitulah menahan seseorang daripada mengeluarkan hartanya kepada benda-benda yang wajib oleh syarak, ataupun benda-benda yang boleh menjatuhkan air muka kita sekiranya kita tak bagi. Ini dikatakan orang tersebut orang yang kedekut. Itu maksud dia. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya, tak memberi akan sesuatu makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia mereka itu, tak dinamakan orang yang kikir. Kalau begitu tak nama kikir lah. Kerana kikir ni tahan daripada hak wajib atas diri dia oleh syarak. Mamanya beri nafkah. Maka tiba-tiba suami ni dia tak bagi hak lebih daripada nafkah kepada yang wajib kepada isteri dia, tak dinamakan orang tu kupi. Misalnya hak wajib nafkah. Nafkah yang wajib kita selaku suami ke atas isteri kita, yang disebut di dalam kitab fiqh, makanan sehari-hari, sehari itu, dalam sehari itu hak wajibnya 2 kali beserta dengan lauk lah yang mengenyangkan, makanan yang mengenyangkan 2 kali sehari. Itu bahagian makan minum. Bahagian pakaian pula dalam setahun 2 kali, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, 12 bulan, 12 bulan, setahun 2 kali maknanya. Pakaian baru, pakaian, beri pakah, tutup aurat, dan tempat tinggal. Maka lebih daripada tu, makan tu 3 kali sehari. Pakaian pula, hari raya tak tahulah. Tu hak ni bukan wajib. Tu lebih dah. Lebih daripada hak nafkah asal, hak wajib atas suami tadi kepada isteri dia. Maka hak lebih ni kalau suami tu tak bagi, tak nama kedekut. Kerana kedekut ialah yang tidak mengeluarkan hak wajib, hak diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia tak keluarkan, itu nama kedekut. Adapun hak lebih daripada nafkah, maka hak ni kalau suami tadi dia kedekut, dia kedekut pula, istilah kita kedekut lah. Maknanya kalau lah dia tak bagi, tak dinamakan kedekut pada istilah syarak. Begitu, habis itu. Dan pangkat pemurah itu, nak dinamakan orang ni murah, orang yang pemurah, ialah memberi barang yang lebih atas wajib pada syarak dan pada muru'ah. Adapun nak dikatakan seorang ni murahnya dia, ialah orang yang memberi harta, dia beri itu hak lebih atas yang wajib pada syarak dan juga pada muru'ah. Ini namanya orang yang pemurah. Habis itu. Itulah yang dikatakan dengan kedekut. Makna kedekut ialah orang yang menahan harta dia, tak keluarkan harta dia kepada perkara yang wajib ataupun kepada perkara-perkara yang boleh sekiranya dia tak bagi menjatuhkan air muka dia. Itu takrif, iaitulah kikir ataupun kedekut. Habis kat situ. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bab yang seterusnya, dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, ni nak bicara pula kepada kita tentang cara untuk kita menghilangkan sifat kedekut ni. Yang mana sifat kedekut ialah sifat yang dicela oleh Allah, oleh syarak. Syarak hakiki Allah, syarak majazi ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara nak menghilangkan sifat kedekut ni, katanya cara dianya ialah dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Kena meramukan dengan ilmu dan juga amal.
Apa itu ilmu hak perlu kita tahu supaya dapat menghilangkan, mendindingkan kita daripada bersifat dengan sifat ini. Lalu kata dia, adapun pengetahuan, yakni adapun ubat bagi kikir dengan pengetahuan. Macam mana? Maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela manusia di dalam dunia. Ni cara dia, ubat dia. Tak nak bagi ada kedekut di kita, kita kena tahu, yakinlah. Maknanya kita yakin kita akan diseksa kalaulah kita ni bersifat dengan kedekut. Akhirat kena seksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita bicara pada pertemuan yang lepas berkaitan dengan orang yang kedekut. Yang mana orang yang kedekut ni jauh daripada rahmat Allah, dekat dia dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tahulah ni. Kita kena yakin seksa Allah taala menanti kita kepada orang yang kedekut. Kedekut mana? Tadi takrif kedekut tadi. Dan dicela manusia di dalam dunia. Manusia pun benci kepada orang ni, orang yang bersifat dengan sifat kedekut. Ini cara yang pertama, iaitulah dengan ilmu. Baik, seterusnya, dan mengetahui engkau. Nombor dua lah, seolah-olah nombor dua. Bagaimanakah ilmu hak perlu kita tahu supaya kita ni tak bersifat dengan sifat kikir. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu, harta hak kita milik ni, janganlah duk bersifat dengan kedekutnya, kerana harta kita ni tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Bukan boleh masuk kubur sekali dengan kita, tanam dengan harta-harta, dengan pitih-pitih hak kita milik kita, tidak. Kita kena tahu kita. Itu ilmu hak perlu kita tahu. Bahkan kita yakin benda ni. Maknanya harta tak lewat masuk ke dalam kubur. Lalu tu apa hak masuk dalam kuburnya? Dan hanya sonyo yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu, hak masuk dalam kubur bersama-sama dengan kita, ialah segala amal engkau, sama ada amal kita tu yang baik dan yang jahat. Contoh seperti bersedekah tu amal baik, contoh bagi hak amal jahat, dan kedekut. Ni ilmu kita kena tahu. Harta tak lewat masuk dalam kubur, tak boleh bersama-sama kita dengan ke dalam kubur. Harta kita milik walaupun banyak sekalipun. Kemudian hak pergi dengan kita, iaitulah amal kita, amal baik kita. Amal jahat kita hak ni bersama-sama dengan kita masuk dalam kubur. Maka kalau kita beramal dengan amal yang baik, bersedekah, hak ni bekalan untuk kita. Sebaliknya, andainya ianya membawa kepada perkara-perkara apa ni hak kita buat di atas dunia tadi, kita bersifat dengan kedekut, akan masuk ke dalam kubur kita. Ini akan menjadi bekalan kepada kita, bekalan yang tidak baik. Ni bekalan yang tidak baik kepada kita. Habis kat situ. Itu kita kena tahu. Manakala kita mati, harta tidak bersama-sama dengan kita. Tak bersama-sama dengan, tapi amal hak bersama-sama dengan kita. Justru kalau kita bersifat dengan sifat kedekut, rugilah kita bersama dengan balasan jahat ke atas kita di dalam kubur. Tapi kalau kita bersedekah dengan dia, kalau kita bersifat dengan sifat pemurah dengan dia, ianya menjadi kebajikan yang bersama-sama dengan kita di dalam kubur, seterusnya di negeri akhirat sebagai bekalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua. Yang ketiga dengan ilmu. Dan bahawasanya segala harta itu, yakni hendaklah engkau tahu bahawasanya segala harta itu, harta hak kita milik ni, janganlah kita kedekut. Semua tu milik bagi Allah Ta'ala, yang ni pada hakikatnya ialah milik Allah. Maka apa hikmah?
dan memberi ia Allah akan dikau daripadanya, daripada harta ni. Allah beri tu hikmahnya supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Allah Ta'ala hikmah bagi harta kepada kita ni, nikmat harta kepada kita supaya kita berbelanjakan harta tadi kepada perkara-perkara yang memberi faedah pada kita, iaitulah yang memberi manfaat kepada kita, yang membawa kepada kebajikan untuk akhirat kepada kita, sebagai bekalan kita untuk akhirat. Tu hikmah Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita harta tadi. Maka buat apa kita nak kedekut daripada memberi nafkah umpamanya, daripada zakat umpamanya, sedangkan hak tu ialah perkara yang membawa kebajikan, manfaat untuk kita pada negeri akhirat. Tu harta yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, hikmahnya supaya kita guna kepada benda-benda yang berfaedah tadi. Yang mana harta tu milik hakikinya ialah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kita kena tahu, kita ingat dalam hati kita macam tu, supaya terhakis sifat kedekut yang ada pada diri seseorang. Ni ubat dia. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu, dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu daripada infak yang wajib tu lah. Kita duk kasih pada harta, jadi kita kedekut daripada nak mengeluarkan kepada perkara yang wajib tu. Jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia dengan harta, kalaulah kita tahan harta tadi, tak bagi harta tadi tu hak kepada yang wajib, pada perintah Allah yang wajib ke atas kita, sebab kita tak bagi itu sebab kita nak bersenang-senang, nak bermewah-mewah dengan harta tadi. Sebab kita nak bersenang-senang dengan dia, kerana hendak bersedak-sedak dengan dia. Nak bersedak-sedak tu pada keinginan, nak memenuhi nafsu kita, maka pahala akhirat lebih sedap daripada bersedak-sedak bermewah-mewah dengan harta hak kita milik tadi, sehingga kita tahan diri kita daripada mengeluarkan ke arah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena tahu bahawa bersedak-sedak dengan pahala akhirat, hak tu lebih sedap. Hak tu lebih sedap, berada dalam syurga selama-lama, abadan wa abadan. Duduk dalam syurga selama-lama, kekal abadi di dalamnya, dengan beberapa nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang masuk dalam syurga. Hak-hak ni lebih sedap lagi daripada kita duduk simpan jadi kedekut kerana nak bermewah-mewah dengan dia pada keinginan kita. Ataupun begini, dan menunaikan keinginan itu, kita kena ingat, duk tunai keinginan, duk ikut hawa nafsu nak bermewah, duk nak bersedak-sedak duk ikut hawa nafsu ni, ialah tabiat binatang, kata dia. Tu pasal peranganat duk ikut hawa nafsu ni. Duk ikut hawa nafsu ni ialah tabiat binatang. Tabiat perangai binatang. Kita manusia, dan memelanjakan harta pada taat itu, itulah tabiat mereka yang berakal, itulah tabiat mereka hak cerdik. Yang mana Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, Nabi SAW bersabda, ialah mereka yang mengira-ngira diri dia dan dia fikir yang jauh untuk hari selepas daripada dia mati, bekalan untuk dia selepas daripada dia mati. Ini orang yang cerdik. Iaitulah kita fikir kepada kebajikan, bekalan kita untuk negeri akhirat. Tu untuk negeri akhirat. Itulah tabiat orang yang cerdik, mikir kepada wawasan akhirat, nama dia. Baik. Dan jika adalah ia seorang menegah harta dan menahan harta itu, kerana apa? Tak bagi ni harta ni kepada hak wajib, tak beri zakat umpamanya, kerana dia sayang tu, kerana dicadang untuk anak. Dia kata, aku nak cadang untuk anak, bukan nak bersedak-sedak untuk diri aku. Untuk cadang untuk anak aku.
Simpan ni untuk cadang bagi anak aku. Maka seolah-olah ia orang yang cadang harta untuk anak ni meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Iyalah, supaya anak dia senang. Maka kebaikanlah kepada anak dia. Dan walwaha padahal datang ia orang hak tak mengeluarkan zakat, kita kata sayang kepada harta nak keluarkan zakat sebab duit ni harta dia ni dia cadang untuk anak dia esok. Kelak iyalah kebaikan untuk anak dia. Tapi sedangkan dia tu datang ia mereka akan Tuhannya nanti mati dia bertemu dengan Allah dengan kejahatan. Sebab apa? Sebab dia tahan harta, tak tunai hak Allah Ta'ala, tak buat bekalan akhirat. Maka kebaikan untuk anak, tapi bagi diri dianya ialah merupakan menempah kejahatan, menempah dosa, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tak keluar zakat, sebab dia kedekut, tak beri harta dia kepada perkara yang Allah Ta'ala wajibkan. Jadi kasih pada harta sebab nak cadang pada anak dia. Maka ini kata dia sehabis-habis bodoh. Inilah sehabis-habis bodoh. Kerana apa orang ni bodoh? Kerana menyenangkan ia mereka akan orang yang lain, dengan memberi mudarat ia mereka akan dirinya diri sendiri di negeri akhirat. Bodohlah dia. Wisna kepada orang, tapi diri dia mudarat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dia ilmu hak perlu kita tahu supaya terhakis sifat kedekut di dalam hati kita. Hati seseorang yang bersifat dengan kedekut tadi. Habis, akhir sekali. Dan adapun dengan pekerjaan, ubat kedekut hak pesing amal ni, maka iaitu bahawa memberati engkau akan diri engkau. Hendaklah kamu memberatkan dirimu dan menggagahi engkau akan diri engkau, mungkin paksa dirimu, memberatkan nafsumu atas memberi dan atas murah. Kita kena lawan nafsu kita, berat dia, paksa diri kita supaya kita ni banyakkan memberi, dan juga supaya kita ni dipanggil orang yang pemurah. Gitu. Lalu tu bila kita buat macam ni, dan sentiasalah memperbuat engkau akan yang demikian itu, demikian murah ni. Beri harta kita, beri juga hingga jadilah murah itu ada bagi engkau. Paksa diri kita supaya jadi orang yang pemurah, jangan jadi orang yang kedekut. Bagi isi kita minta apa, bagi. Allah Ta'ala suruh bagi zakat, bagi. Ya akhir-akhirnya kalau kita senantiasa macam tu, jadilah kita tu pemurah tadi tu ada bagi kita. Lalu tu dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah, dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Dalam hal kita duk beratkan diri kita, bagi juga tu, dalam hal secara tidak langsung kita pujuk hati kita. Kita pujuk hati kita dengan kita beri ni, maknanya kita akan dapat pujian. Orang tak akan kata kita kedekut atau asal, bukan kerana Allah. Dia buat tu kerana supaya tak dicela oleh orang dengan kedekut, supaya dapat balasan dunia, ada akhirat. Maknanya ada bercampur untuk dunia juga, untuk akhirat juga. Tak apalah. Ini lawan nafsu tadi tu. Maka bila duk ajar-ajar macam tu, maka kemudian daripada sudah beradab engkau mengeluarkan harta dan pemurah, bila jadi adab kita tu jadi pemurah, duk keluarkan harta, maka pada ketika itu yang mana asalnya kita bagi tu kerana nak kepada nama, asalnya kita bagi tu nak kepada balasan dunia, dan bercampur dengan akhirat tu asalnya mula-mula kerana orang ni kedekut, lawan juga, beri juga. Ini ubat amal. Maka setelah daripada tu, setelah mana beradab dah biasa dah macam tu, jadi tak kedekut dah, maka hendaklah menghilangkan engkau
akan ini tipu daya dengan diansur-ansur sedikit demi sedikit. Maka hilangkan hak tipu daya yang tidak baik, nak nama, nak balasan dunia. Maka hak ni kita hilangkan sikit demi sikit, dan akhir-akhirnya kita buat satu-satu benda tadi hanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah ubat bagi sifat kikir atau cara untuk kita menghilangkan sifat kikir dengan dua cara, iaitu satunya dengan ilmu, yang keduanya dengan kita lakukan amal. Wallahu a'lam. Bab yang keenam, pada menyatakan kasih akan kemekahan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.